Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam talian untuk kita sambung balik perbincangan kita menggunakan kitab Umdatul Ahkam. Kita telah pun selesai berbicara berkenaan dengan taharah, yakni hadis-hadis yang berkaitan dengan bersuci, dan insya-Allah hari ini kita nak masuk kepada kitab yang baru, nak masuk kepada fasal yang baru, iaitu Kitabus Salah. Kitabus Salah bermaksud fasal yang berkaitan dengan salat. Apa itu salat? Para ulama apabila membahaskan tentang makna salat, mereka mendefinisikan salat ini dengan dua kategori definisi yang ada. Yang pertama, salat pada bahasa dan salat pada istilah. Itulah dua definisi yang biasa kita dengar bila kita berbincang berbincang berkenaan dengan mana-mana hukum hakam di dalam agama. Bila ada satu perkataan yang cuba untuk kita fahami dalam agama ini, para ulama akan menghuraikan dulu maknanya dari sudut bahasa, kemudian para ulama akan menghuraikan maksudnya dari sudut istilah. Kenapa itu berlaku? Seperti mana yang saya huraikan dalam kuliah-kuliah yang lepas, bahawasanya bahasa Arab ini telah pun ada sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diutuskan menjadi rasul. Bahasa Arab telah pun digunakan oleh orang Arab walaupun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan ke dalam dunia ini. Jadi bila bahasa Arab tu dah ada, orang Arab dah bercakap dalam bahasa Arab, jadi mereka telah pun menggunakan beberapa ataupun kita kata banyak perkataan dengan makna literal, dengan makna harfi. Begitu jugalah dengan perkataan salat. Perkataan salat adalah perkataan bahasa Arab yang diambil daripada perkataan salla yusalli salatan. Salla yusalli salatan. Orang Arab sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu, sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah untuk mengajarkan manusia tentang agama, tentang syariat, orang Arab dah guna dah perkataan salat. Apa makna perkataan salat di sisi orang Arab? Orang Arab bila sebut perkataan salat, mereka maksudkan salat itu ialah doa. Bahkan perkataan salat dengan makna doa ini juga disebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah At-Taubah ayat 103, kata Allah, "Wassalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Wahai Muhammad, berdoalah kepada mereka. Berdoalah kepada mereka kerana doa kamu untuk mereka itu merupakan
ketenangan untuk mereka. Yakni salli, perkataan salli itu. Perkataan salli itu daripada perkataan salat. Salli alaihim wa salli alaihim. Berselawat ke atas mereka, bersalat ke atas mereka. Bukannya Nabi menyembah mereka, tetapi Nabi mendoakan untuk mereka. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga menyebutkan perkataan salat dengan makna doa. Seperti mana dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Atau kama qala, dalam hadis Nabi SAW kata, apabila salah seorang daripada kamu, mana-mana saja pun orang daripada kalangan kamu ni, bila diajak, hendaklah dia penuhi jemputan. Bila dia dijemput, penuhi jemputan tersebut. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalaulah kata hari orang ajak dia makan itu, hari orang ajak dia datang kenduri itu, dia berpuasa, falyusalli. Daripada perkataan salat, falyusalli, maka berdoalah kepada orang yang menjemput itu. Kita datang, kita doakan untuk dia. Wa in kana muftiran falyat'am, kata Nabi. Dan sesiapa yang waktu tu tak berpuasa, hendaklah dia makan makanan tersebut. Nabi SAW menyebutkan perkataan falyusalli, yakni berdoa. Kita disunatkan berdoa untuk orang yang memberi kita makan. Ya, baik. Itu dari sudut bahasa lah. Dari sudut syariat, maksudnya apa dari sudut syariat ni? Dari sudut syariat ni maksudnya, perkataan salat ini orang Arab dah guna sebelum daripada diturunkan syariat Islam. Diturunkan syariat Nabi Muhammad ni, sebelum diturunkan orang Arab dah guna dah perkataan tu dengan maksud doa. Tetapi perkataan itu telah diambil di dalam Islam ini, diambil perkataan ini dan dijadikan satu makna yang khusus. Dijadikan satu perkataan yang mempunyai satu makna yang sangat spesifik, bukan hanya sekadar doa. Umpamanya di dalam kitab-kitab fiqh, bila mereka membahaskan tentang salat, mereka cuba untuk cari makna apa yang dimaksudkan dengan salat yang Allah Ta'ala suruh kita kerjakan. Aqimus salah, dirikan salat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku salat. Maksudnya, perkataan ataupun perbuatan salat yang menjadi tuntutan di dalam agama ni bukan seperti mana doa biasa-biasa. Dia ada makna yang berbeza. Oleh kerana itu para ulama mengkaji, para ulama menyaring, para ulama analisa hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang mengarahkan orang Islam untuk salat. Mereka buat satu ketetapan. Oh, rupanya salat ni dia bukan sekadar doa yang orang Arab dulu faham. Dia adalah satu tuntutan yang mempunyai makna yang sangat spesifik. Apa dia? Para ulama mengatakan, salat ni apa dia? Sebahagian kata, at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumah muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslim. Apa maksudnya? Mereka mengatakan salat dari sudut istilah agama bukan sekadar doa, tetapi ia adalah pengibadatan kepada Allah. Maksud bila kita sebut dalam Islam ni salat, salat apa dia? Pengibadatan kepada Allah. Bukan ibadat kepada syaitan, bukan ibadat kepada manusia. Tak, ibadat kepada Allah itu yang dipanggil sebagai salat. Tapi ibadat ni ada banyak. Bila kita sebut ibadat, salat ni adalah ibadat. Dia bukan benda adat. Dia bukan benda adat, dia benda ibadat. Dan dia untuk Allah, dia bukan untuk syaitan, dia bukan untuk manusia, dia bukan untuk bos, dia bukan untuk haiwan, dia bukan untuk bintang, semua bukan. Untuk Allah. Ibadat bukan adat, yang mana ibadat ini dikerjakan untuk Allah.
Ibadat tu bentuk macam mana? Bi aqwal, dengan perkataan-perkataan. Maksudnya dalam solat ni ada perkataan yang kita mesti ucap, yang kita mesti sebut, yang insya-Allah kita akan tengok dalam kitab ini ataupun dalam fasal salat ini. Antara yang penting yang tuan-tuan kena tahu, salat ini tidak akan bermula, tidak akan terjadi melainkan setelah kita mengucapkan lafaz takbiratul ihram, iaitulah Allahu Akbar. Sebut takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selagi tak sebut perkataan tu, salat tak bermula. Kemudian kita disuruh untuk membaca Fatihah. Kemudian kita disuruh untuk membaca tasyahud. Ini yang rukun-rukun lah. Ada lagi perkataan-perkataan sunat. Perkataan-perkataan sunat ini pun ada dan dituntut. Antaranya adalah yang kita sebut di dalam salat kita yang bukan rukun lah. Tetapi benda ni dianggap sebagai perkara yang dituntut, benda sunat. Antaranya apa dia? Antaranya ialah lafaz-lafaz, contohnya macam doa istiftah, kemudian baca surah lepas daripada Fatihah, kemudian zikir di dalam rukuk, zikir di dalam sujud, zikir waktu i'tidal. Jadi benda-benda ni juga perkataan-perkataan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata para ulama, wa af'al, perkataan dan juga perbuatan. Kerana salat ni ada perbuatan yang perlu kita lakukan. Salat bukan hanya sekadar ucapan. Salat perlu melakukan sesuatu. Apa dia? Antaranya ialah berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Bangkitlah kamu untuk Allah, kerana Allah, melakukan salat dalam keadaan kamu berdoa kepadanya. Saya salat kena berdiri. Kemudian Nabi SAW pernah sebut kepada seorang sahabat, Imran bin Husain, yang mana dia ni sakit, dia ada buasir kat badan dia. Nabi SAW pesan kat dia, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janb. Salatlah kamu dalam keadaan kamu berdiri. Jika kamu tidak mampu, salatlah kamu dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, di atas sisi badan kamu. So, salat ialah ibadat yang kita lakukan untuk Allah, yang mengandungi, ibadat itu mengandungi perkataan dan perbuatan ma'lumah yang diketahui, yang khusus, makhsusah, muftatahatun ataupun muftatahatin bitakbir, yang mana perkataan dan perbuatan itu dimulakan dengan takbir. Kalau kita buat sesuatu sebelum daripada takbiratul ihram tu bukan solat, dia mesti dilakukan setelah takbir. Wa mukhtatamatin bitaslim, dan diakhiri dengan salam. So inilah solat tuan-tuan yang dikenali di dalam agama Islam, yang wajib ke atas kita ni untuk buat. Kemudian apa yang kita kena percaya, selain daripada kita kena tahu dan kita kena buat salat ni, kita kena percaya salat ni wajib. Salat 5 waktu ni fardu. Sesiapa yang salat tak tinggal, tetapi dalam masa yang sama, ya, dia mengingkari kefarduan salat. Dia kata salat 5 waktu bukan wajib pun, salat 5 waktu ni sunat saja. Dia telah menjadi kafir. Kerana di dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang menunjukkan tentang kefarduan salat, sehingga salat ini menjadi ijma' yang qat'i. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut wa aqimus salah wa atuz zakah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut dirikan salat dan datangkan zakat, yakni tunaikan zakat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka itu bertaubat, mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu di dalam agama. Surah At-Taubah. Ini di antara ayat-ayat di dalam Al-Quran yang begitu banyak
Ini adalah contoh-contoh. Banyak ayat Quran yang suruh cerita, yang suruh kita ni bukan hanya menceritakan tentang kelebihan salat ataupun kelebihan orang yang beriman yang mendirikan salat, bahkan arahan untuk mendirikan salat itu terlalu banyak di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, antaranya hadis Ibnu Umar, yang mana Nabi SAW kata, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa sawmi ramadan. Hadis riwayat Bukhari, yang bermaksud Nabi SAW bersabda, Islam itu dibina di atas 5 benda. Islam itu dibina di atas 5 perkara. So Nabi memberikan gambaran seolah-olah Islam tu macam binaan, macam rumah. Yang mana binaan rumah ini dia ada tiang seri dia. Dia ada struktur asas dia. Yang mana struktur asas Islam tu kata Nabi, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mengucap bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad ni Rasulullah. Wa iqamis salah. Setelah daripada syahadah, orang yang mengaku Muslim kena mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, kemudian membayar zakat. Wal hajj wa sawmi ramadan, dan melakukan haji dan juga melaksanakan puasa Ramadan. Dan benda ni menjadi ijma'. Kata Ibn Hazmin di dalam kitab dia, dalam kitab dia, dia menyebutkan la khilafa min ahadin min al-ummah fi anna as-salawatil khams fard wa man khalafa dhalika fa kafir. Kata Ibn Hazmin ni Ibn Hazm lah biasanya. Dia berasal daripada Andalus. Kita kata seorang tokoh penting di dalam mazhab Zahiri. Dia kata apa? Tidak ada khilaf daripada kalangan mana-mana orang pun daripada kalangan umat ni bahawasanya salat yang 5 waktu itu adalah fardu. Sesiapa yang menyanggahi perkara ni, siapa yang kata bukan fardu, siapa yang kata solat ni bukan wajib pun, walaupun dia solat, dia dianggap sebagai kafir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kewajipan salat ni kira ada 2 lah. Kewajipan salat ni kira ada 2. Yang pertama, kewajipan percaya. Kewajipan ke atas kita ni untuk percaya bahawasanya salat 5 waktu tu wajib, fardu, Allah Ta'ala wajibkan. Siapa yang nafikan dia kafir. Kewajipan yang kedua ialah melaksanakan salat itu pada waktunya. Sesiapa yang mengingkari kefarduan salat, dia kafir. Manakala sesiapa yang tidak salat, meninggalkan salat dengan sengaja, tinggal salat dengan sengaja, jadi kafir ke tak? Ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama seperti satu pandangan dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan bahawasanya meninggalkan salat dengan sengaja menjadi kafir. Berdasarkan kepada beberapa hadis, antaranya man taraka salata muta'ammidan faqad kafar. Atau kama qala, sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia telah menjadi kafir. Ini satu pandangan dalam mazhab Hambali, dan juga pandangan ini juga dinukilkan daripada golongan tabi'in. Manakala majoriti ulama mereka membezakan orang yang meninggalkan salat ni, mereka bezakan ataupun mereka bahagikan kepada 2 kategori. Kategori yang pertama, orang yang meninggalkan salat dalam keadaan dia mengingkari kefarduan salat. Bila orang tanya, pasal apa tak salat? Dia kata, saya tak salat ni bukan sebab apa, tapi salat ni bukannya wajib. 5 waktu tu mana ada wajib? 5 waktu tu sunat aja, jadi saya tak payah buat. Kafir. Tetapi kalau dia meninggalkan salat dalam keadaan dia percaya salat tu wajib, cuma dia malas,
Dia tinggalkan solat tu, dia tahu solat tu wajib. Dia tahu yang dia buat tu dosa bila tinggal solat ni. Tapi dia tetap tinggalkan juga. Dia tetap tinggalkan, ya. Maka apa yang jadi? Dia taklah jadi kafir. Dia jadi fasik. Dia jadi fasik. Okey. Itu untuk kes dia lah. Baik. Salat ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian merupakan benda yang sangat penting. Selagi mana seseorang itu berakal, selagi mana seseorang itu hidup, maka selagi itulah kewajipan salat itu tidak gugur. Selagi mana dia berakal, dia tak gila, dia sedar, selagi mana dia hidup, maka selagi itu dia kena salat. Salat tak gugur. Melainkan bagi orang yang haid sajalah. Itu pun hanya sementara saja. Jadi solat ni benda yang penting. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menekankan berkenaan dengan salat. Dan salat ini merupakan hubungan hamba dengan Tuhan. Direct. Yang merupakan hubungan hamba dengan Tuhan dia secara direct. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Azza wa Jal untuk menerima fardu salat apabila Allah Taala menjemput Nabi ke Sidratul Muntaha. Dan syariatan salat ini agak sedikit berbeza daripada pensyariatan salat ini, dia ada sedikit berbeza daripada hukum-hukum yang lain. Dia beza sikit daripada hukum yang lain, yang mana hukum yang lain Allah Ta'ala hantar Jibril. Hukum yang lain ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar Jibril kepada Nabi daripada atas turun ke bawah. Tetapi pensyariatan salat agak sedikit berbeza, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit untuk menerima fardu salat. Begitulah pentingnya salat ni di dalam agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, Nabi kata was-salatu nur. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'u aw tamla'ani ma bainas samawati wal ard was-salatu nur. Hadis ini panjang lagi, tapi saya nak ambil kat sini. Nabi SAW kata, bersuci itu separuh daripada iman. Yang ni saya dah hurai, dan tuan-tuan boleh tengok YouTube saya hurai hadis ni. Panjang, sejam saya hurai. Kemudian Nabi kata, walhamdulillah tamla'ul mizan. Perkataan alhamdulillah memenuhi timbangan amal di padang mahsyar. Perkataan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah tu satu pujian yang lengkap. Satu pujian dengan ayat yang sempurna. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bukan hu. Kadang-kadang hu kan. Pelik. Baik. Kemudian, tuan-tuan, bila cerita pasal hu ni, kadang-kadang saya pun jadi pelik juga dengan manusia. Yang mana zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ayat dia sangat sempurna. Zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ayat dia sangat lengkap dan sangat baik untuk diamalkan. Tapi ada orang dia kata, saya nak hu juga. hu ni maksud dia. Tuan-tuan, pujian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita untuk Allah ni begitu hebat kadang-kadang ayat-ayat dia. Kita amalkan yang tu. Amalkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana doa Nabi ni confirm Allah Taala suka. Sebab apa? Sebab Nabi lebih tahu berkenaan dengan Allah banding kita. Ni sampai orang kata apa? Tulis buku, nak betulkan juga, nak benarkan juga lafaz hu, ah.
Tuan-tuan, lafaz pun ada orang anggap sebagai zikir. Tak kepelik. Kita ingat ni dangdut je. Rupanya ada orang menganggap ia sebagai zikir. Sedangkan itu bukan seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir Nabi. Tiada Tuhan yang layak disembah sebenar-benarnya melainkan Allah. Dialah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Baginya segala kekuasaan, baginya segala pujian, dan dialah yang berkuasa ke atas sesuatu. Ini zikir Nabi. Zikir Nabi lagi, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala pujian baginya. Maha suci Allah yang agung. Ini zikir Nabi. Alhamdulillah tadi kita sebut, segala puji bagi Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. La hawla wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan Allah. Ini zikir Nabi. Jadi kita amal yang ni. Kerana yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata memenuhi timbangan amal. Bukan hu, bukan ah. Kerana yang tu tak pasti. Betul ke Tuhan suka yang tu? Kita tak pasti. Itu rekaan manusia. Maka sebab itu tuan-tuan, kembalilah kepada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang kedua dalam hadis ni. Kemudian Nabi kata walhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Perkataan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian Nabi kata apa? Wassalatu nur. Salat itu adalah cahaya. Apa maksud salat itu cahaya? Ada dua tafsiran di sisi ulama. Ada yang mengatakan salat itu cahaya di akhirat, yang mana kita diberikan cahaya di padang mahsyar nanti disebabkan kita melaksanakan salat yang merupakan ibadat yang paling besar selepas kita bersyahadah kepada Allah dan Rasul. Jadi salat memberikan cahaya untuk kita di padang mahsyar. Yang mana waktu tu gelap gelita, adalah cahaya untuk kita kerana kita melaksanakan salat. Itu yang pertama. Yang kedua, tafsiran yang kedua kata as-salatu nur, salat itu cahaya, yakni cahaya maknawi. Cahaya bermakna cahaya hidayah, yang mana orang yang melaksanakan salat ini jiwanya akan sentiasa tentram, jiwanya akan sentiasa terikat dengan Allah, jiwanya tidak akan pergi jauh dan pergi sesat daripada jalan yang sebenar. Jadi kok mana pun orang yang salat ni, tindakan dia tu seolah-olah macam terkawal. Kalau dia nak marah pun dia tak ada maki hamun orang tu teruk. Tak, dia ada iman. Kalau dia nak bertindak pun tindakan dia tu tindakan yang dikawal oleh syarak, cahaya. Wassalatu nur. Ya, baik. Ini benda yang penting. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat, dalam hadis, Nabi kata, ju'ilat li qurratu aini fi salah. Dijadikan untuk aku penyejuk mataku di dalam salat. Kenapa salat? Kerana salat ni betul-betul rintihan kita pada Allah. Jadi sebab tu kalau boleh tuan-tuan, bab salat ni kita bukan hanya belajar hukum hakam, tetapi kena belajar juga maksud, ruh di sebalik salat. Semangat salat tu kita mahu. Macam mana nak tahu? Kena memahami bacaan zikir yang ada di dalam salat itu. Umpamanya, bila kita angkat takbir, Allahu Akbar. Bila kita angkat takbir je, Allahu Akbar, kita kena tahu, kenapa kita membesarkan Allah? Kenapa bila nak salat, salat tidak akan bermula melainkan lepas kita kata Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kenapa kena besarkan Allah? Pertama, nak beri isyarat. Bila Allah panggil kita untuk salat, bila masuk aja waktu salat, kita kena sedar dalam diri kita, tidak ada yang boleh menghalang aku daripada panggilan Allah. Apa pun yang kita sedang buat, kerja dunia apa pun yang kita sedang tanggung, yang kita sedang hadapi, sampai waktu salat,
tinggal pergi salat. Sesiapa yang mendahulukan urusan dunianya sehingga terlepas waktu salatnya, sedangkan tidak ada rukhsah untuk dia meninggalkan salat itu ataupun menangguhkan salat itu, maka dia dianggap sebagai berdosa besar. Apa saya maksudkan ada rukhsah? Contohnya dia musafir. Orang musafir dia boleh jamak takhir, jamak takdim, dia boleh jamak takhir. Dia kata saya tangguh kejap, saya salat jamak takhir. Yang tu dibenarkan kerana ada peruntukan daripada agama yang membenarkan penangguhan itu. Kalau tak ada, maka dia berdosa besar. Dia berdosa besar. Sebab tu kadang-kadang kita dengan anak-anak ni ada juga kecenderungan makan babi dosa besar, dia kata. Tapi anak tinggal salat, dia tak rasa benda tu besar. Bukan saya nak kata boleh makan babi tu, bagus dah sentimen babi pada orang Melayu ni bagus. Orang Melayu dahsyat tak mau kepada babi ni. Sampai kan nampak sotong yang bentuk ring tu pun, kan? Nampak sotong yang bentuk ring tu pun nampak macam babi. Saya pergi dekat satu pasar raya dengan hadiah kemas lah masa tu, dekat Perlis. Dia mari rumah kami beli barang. Kita tengok daging dalam peti ais tu, adalah sebelah tu sotong yang bentuk ring tu, yang beku kan. So ada seorang makcik dia datang ke kami, dia kata yang ni, dia kata dubu babi. Dia sebut dalam bahasa Perlis lah kan. Saya tengok Adi tengok saya. Pasal apa dia duk kata macam tu? 2-3 hari lepas tu tengok dalam Facebook, rupanya memang ada dakwaan tu berlaku. Memang ada dakwaan tu berlaku. Dia orang duk ingat benda tu adalah dubu babi. Tapi sebenarnya telah pun dinafikan. Memang ada company yang duk import benda tu, dan benda tu memang sotong betul lah. Yang ada cop halal tu, memang halal betul. Tapi orang kita ni dalam bab babi ni sensitif. Benda yang nampak macam babi sikit pun babi dah. Baguslah tu. Bukanlah benda tu salah. Tapi ya, ada dosa-dosa lain yang kadang-kadang yang sepatutnya kita kena ambil penting juga, yang kita kena allergic juga, tapi kita tak allergic. Umpamanya rasuah. Rasuah ni benda besar, merosakkan negara. Tapi kita buat tak erti je. Kita tak kisah. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, benda ni kita kena ubah. Umpamanya lagi, tak solat. Tak solat ni nampak macam ringan, macam mudah, tapi sebenarnya tak solat benda besar. Jadi sebab itu salat perlu diberikan perhatian. Salat perlu dijaga kerana ia merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita masuk kepada bab. Ya, kita masuk kepada bab ni. Bab ni dipanggil bab al-mawaqit. Bab waktu-waktu salat. Mawaqit ni jamak kepada miqat. Biasa orang buat haji dia tahu pasal miqat. Miqat ni apa dia? Miqat ni boleh jadi tempat, boleh jadi masa. Untuk salat ni masa lah. Masa yang ditentukan oleh syarak untuk kita melaksanakan salat adanya. Yang mana setiap daripada waktu salat ni dia ada waktu mula dan ada waktu akhir. Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dah. Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan dah waktu salat ni pada kita. Waktu tu tak boleh nak tukar-tukar. Melainkan mesti datang waktu tu dalam syarak. Mesti datang dalam Quran ataupun mesti datang dalam sunnah. Tak boleh saya lepas ni, tuan-tuan, oleh kerana saya dah sampai kepada satu tahap wali Tuhan, jadi saya benarkan tuan-tuan untuk kita panggil apa? Saya benarkan tuan-tuan untuk solat subuh pada pukul 9 pagi. Tak boleh. Dosa saya. Sebab apa? Sebab saya bukan Nabi. Saya tak berhak untuk menentukan waktu salat tanpa panduan daripada wahyu. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ini telah ditentukan kefarduannya pada waktu yang tertentu ke atas orang-orang beriman. Maksudnya waktu tu memang datang daripada syarak. Waktu tu tak boleh kita main-main, kita duk reka-reka, tak boleh. Waktu tu telah pun ditentukan.
Okey? Baik. Kita tengok hadis yang ke seterusnya dalam bab ni, hadis yang pertama dalam bab ni. Baik. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dia kata an Abi Amr Asy-Syaibani wasmuhu Sa'ad ibn Iyas qala haddathani sahibu hadhihi ad-dar wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul 'amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay qala al-jihad fi sabilillah qala haddathani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang bermaksud daripada Abi Amr Asy-Syaibani yang mana nama dia Sa'ad bin Iyas, dia kata apa? Haddathani sahibu hadhihi ad-dar, pemilik rumah ini. Rumah siapa? Wa asyara bi yadihi ila dari Abdullah bin Mas'ud. Dia mengisyaratkan tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Rumah Abdullah bin Mas'ud ni kat mana? Kalau tengok kepada syarah hadis, mereka mengatakan rumah Abdullah bin Mas'ud yang berada di Kufah, iaitu Iraq. Yang mana Abdullah bin Mas'ud ni memang dia pindah ke Iraq. Lepas daripada dia duduk di Madinah, dia pindah ke Iraq. Jadi waktu dia pindah ke Iraq tu, sebenarnya Umar lah yang hantar dia pergi sana. Sebab mereka request nak Abdullah bin Mas'ud. Dia request lah sebab Abdullah bin Mas'ud ni orang alim, orang hebat. Jadi dia pindah ke Kufah. Jadi anak murid dia kata, pemilik rumah ni, iaitu rumah Abdullah bin Mas'ud yang berada di Kufah, kenapa dia bagi tahu rumah tu? Ulama beza pendapat jugalah. Ada yang kata berkemungkinan hadis yang dia nak baca ni Ibn Mas'ud bacakan kepada Sa'ad bin Iyas, itu Abu Amr, di rumah dia. Maksudnya di rumah tu lah dia cerita pada aku dulu hadis ni. Ada juga yang kata mungkin dia lalu kawasan tu. Dia lalu dengan anak murid dia, dia terus baca hadis. Dia kata teringat rumah Abdullah bin Mas'ud. Dia kata pemilik rumah ni dulu ni, dialah yang baca kat aku. Ataupun mungkin rumah Abdullah bin Mas'ud ni rumah yang glamour. Glamournya rumah Abdullah bin Mas'ud ni bukanlah kerana perhiasan dia pun, tapi kerana mungkin pada zaman tu rumah tu menjadi glamour disebabkan ia menjadi tumpuan kepada penuntut ilmu hadis. Jadi ini kebarangkalian. Tapi yang pentingnya rumah Abdullah bin Mas'ud dekat Kufah tu dikenali. Orang tahu. Okey, dia kata apa? Abdullah bin Mas'ud kata, Sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu di mana Nabi hiduplah. Ayyul amali ahabbu ila Allah? Mana satu amalan yang paling disukai di sisi Allah? Mana satu amalan yang Allah Ta'ala paling suka? Qala as-salatu ala waqtiha. Nabi SAW menjawab, salat pada waktunya. Kalau tuan-tuan biasa baca hadis, tuan-tuan akan jumpa lafaz-lafaz yang berbeza pada soalan yang sama. Pada soalan yang sama. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Ya Rasulullah, mana satu Islam yang paling baik? Nabi jawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan engkau membacakan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tak kenal. Soalan yang sama tapi jawapan Nabi lain. Kan? Jadi kenapa ada jawapan yang berbeza-beza ni? Ada soalan yang sama, Nabi SAW jawab apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, antaranya. Sesiap orang yang orang Islam lain rasa selamat dengan lidah dan tangannya. So, jawapan Nabi tu berbeza-beza pada soalan yang sama tu pasal apa? Yang ni dipanggil sebagai dimensi yang melingkari hadis.
Hadis ni bila kita nak baca, dia ada dimensi yang melingkari. Tuan-tuan kena bacalah buku saya yang saya tulis. Baru je diterbitkan bulan 1 hari tu. Kita pun buat daurah pagi tadi, alhamdulillah. Baitul Salam mengadakan daurah membaca hadis tu, dan saya pun baca hadis tu pada baca buku tu yang saya tulis tu setiap hari Isnin malam. Isnin malam kita adakan live dan juga fizikal di Perlis, yang mana kita mengambil manfaat daripada buku tu. Dimensinya ada banyak. Ada dimensi tempat, ada dimensi masa, ada dimensi orang yang bertanya Nabi SAW. Walaupun soalan sama, tapi yang tanya tu orang yang berbeza-beza, dah tentu jawapan beza. Yang terbaik untuk orang ni tak semestinya yang terbaik untuk orang yang tanya. Contohlah, saya pergi ceramah, orang jemput saya pergi ceramah. Saya pergi ceramah, saya dijemput untuk berceramah memberikan tazkirah kepada penerima bantuan zakat daripada asnaf fakir miskin. Jadi bila saya nak pergi ceramah, tak bolehlah saya cerita, tak sesuai. Tak sesuailah saya nak berceramah kelebihan bersedekah. Kenapa tak sesuai? Sebab dia orang ni asnaf fakir miskin. Lebihan harta tu tak ada kat dia orang. Jadi macam mana dia orang nak bersedekah? Dia orang penerima zakat. Jadi tak kena dan tak sesuai. Jadi kalau jumpa dengan orang fakir miskin, cerita bab kelebihan doa, kelebihan salat, baru kena. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi ini merupakan pendakwah yang alert, hakim, berhikmah, meletakkan dakwah itu kena pada tempatnya. So bila orang yang tanya dia tu mungkin memerlukan kepada hukum yang dia lemah sebelum ni, maka Nabi SAW bagi tahu pada dia. So Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, mana satu amalan yang paling Allah Ta'ala suka? Maka Nabi SAW kata, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Ini saya hurai nanti insyaAllah. Kemudian dia tanya, summa ay, kemudian mana satu lagi? Lepas daripada yang salat, mana satu yang Allah Ta'ala lebih suka? Nabi kata, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Qala qultu summa ay, kemudian aku tanya lagi, kemudian mana lagi? Apa pula lepas tu? Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud kata, yang cerita pada aku ni Nabi cerita pada aku 3 benda ni. Yang pertama, salat pada waktunya. Yang kedua, berbuat baik pada ibu bapa. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Kata Ibnu Mas'ud, walau istazadtuhu lazadani. Kalaulah kata aku akan minta tambah daripada Nabi SAW, pastinya Nabi akan tambah. Kalaulah kata aku minta tambah, Nabi akan tambah. Nabi akan tambah pastinya. Okey? Maka sebab itu ada beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Okey. Apa faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni? Yang pertama, adab bertanya ni jangan tanya terlalu banyak. Kalau kita tu berada dalam majlis, kalau kita nak tanya, boleh tanya, tapi pastikan jangan tanya terlalu banyak sehingga membebankan orang yang bertanya. Sebab itu Ibn Mas'ud kata, kalau aku minta lagi, aku tambah lagi soalan pada Nabi, Nabi akan jawab. Tapi adab, dia tak tanya banyak. Terutama kalau benda tu tak penting. Kalau benda tu penting dalam bab agama, bolehlah tanya, tak ada masalah. Dan juga memberikan ruang untuk orang lain pula bertanya. Sebab Nabi SAW ni banyak orang nak tanya dia. Kan? Kalau dia je seorang tanya, orang lain tak ada peluang. Maka Nabi SAW tak akan ada ruang untuk menjawab orang lain. Maka Ibn Mas'ud dia sedar benda tu, dia tanya beberapa soalan saja, kemudian dia bagi orang lain pula. Yang ni kalau soalan tu boleh ditangguh, so tangguh dulu. Kalau tak boleh, penting sangat, menyebabkan ibadah kita mungkin tak sah, dia tanya tak apa, tak ada masalah. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Itu yang pertama. Bila Nabi SAW sebut as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya,
yang ni ada sedikit perbahasan dalam kalangan ulama, iaitu adakah maksud as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya ni maksud salat di awal waktu ataupun salat dalam waktu? Saya ulang lagi sekali. Bila Nabi kata as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya, adakah perkataan ini bermakna Nabi SAW menganjurkan salat di awal waktu, ataupun Nabi sekadar menganjurkan salat dalam waktu? Ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama seperti Ibn Battal daripada mazhab Maliki dan juga Ibn Rajab daripada mazhab Hanbali, kedua-dua ulama ni mengatakan bahawasanya hadis ni maksud dia fadilat salat di awal waktu. As-salatu ala waqtiha, salat di atas waktu, maksud salat Nabi anjurkan salat awal waktu. Sebab hadis ni menyebutkan lafaz ala. Ala tu maksud di atas. Ala ni maksud atas atau pangkal. Jadi salat di pangkal waktu ataupun salat di atas yang paling tinggi pada waktu tu. Itu alasan mereka. Manakala di dalil mereka yang kedua, orang yang salat di awal waktu akan digelar pelaku salat daripada awal waktu sampai akhir waktu. Contohlah waktu zuhur ni daripada pukul 1:30 sampai pukul 4:40 contohnya kan. 1:30 sampai 4:40 umpamanya. So kalau dah kata dia solat tu di tengah-tengah, 1:30 masuk waktu, dia solat pukul 3. Daripada pukul 3 sampai 4:40 tu baru dia dipanggil pelaku ataupun pelaksana solat. Tapi kalau dia solat pada awal waktu, pukul 1:40, solat ni lepas qamat 1:40, dia solat daripada pukul 1:40 tu dia digelar pelaku solat sampai pukul 4:40, iaitu bila masuknya asar. Maka di situ dah tentulah ada fadilat. Itu alasan Ibn Battal dan juga Ibn Rajab. Manakala Ibn Hajar mengatakan maksud hadis ni ialah salat dalam waktunya. Pendapat yang pertama tadi, kalau kita nak tengok juga, ada logiknya juga. Sebab Nabi SAW ditanya berkenaan dengan mana salat, mana amalan yang Allah Ta'ala paling suka. Bila paling suka, maksudnya ada benda yang Allah Ta'ala suka, tapi tak sama macam yang ni. Yang ni Allah Ta'ala lebih suka. Yang ni lebih suka, yang ni suka je. Jadi bila digabung dua, mana satu amalan yang Allah paling suka? Dan tentulah solat di awal waktu. Kerana salat dalam waktu dengan salat awal waktu, dan tentulah awal waktu lebih bagus daripada akhir waktu. Tuan-tuan faham tak? Itu dalil mereka lah. Baik. Ibn Hajar dia kata, maksud hadis ni salat dalam waktu, dia kata. Buktinya, lafaz ni menunjukkan salat dalam waktu afdal daripada ibadat lain. Bukan maksud bila kata mana satu amalan paling baik, kita mesti confirm kena tafsir salat awal waktu kerana nak bezakan dengan salat di hujung waktu. Tak. Maksud soalan tu, salat pada waktu lebih bagus daripada ibadat lain. Sebab salat ni benda yang paling penting dalam agama selepas daripada syahadah. Dia bukan nak banding antara awal dengan akhir. Dia nak banding antara salat pada waktunya yang ditetapkan dengan ibadat lain seperti puasa dan sebagainya. Itu kata Ibn Hajar. Dan di sana ada lafaz yang menyebutkan as-salatu fi awwali waqtiha, tetapi lafaz itu tidak sahih. Lafaz itu tidak sahih daripada Nabi SAW, perawi telah tersilap. Yang betulnya as-salatu ala waqtiha. Walau bagaimanapun, walaupun kedua-dua pendapat ni kata ada beza sikit, ada yang kata lafaz ini bermaksud di awal waktu, tetapi dibantah oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar kata dalam waktu. Kedua-dua pandangan ini tetap bersepakat mengatakan sesiapa yang salat di awal waktu itu lebih baik daripada orang yang salat di hujung waktu. Kenapa? Kerana salat di awal waktu ni macam saya sebut tadilah. Bila dia salat di awal waktu, daripada awal salat dia digelar sebagai pelaksana.
Kecuali yang diasingkan lah. Maksud kecuali yang dikhususkan. Sebab ada yang dikhususkan, contohnya macam solat Isyak. Kalau kita ada kekuatan dan pilihan untuk solat berjemaah Isyak di masjid sehingga sepertiga malam, tu lebih baik. Yang ini nanti kita bincang kemudian insya-Allah, ya. Ada bab nanti kita akan datang pada bab tu nanti insya-Allah. Cuma nak bagi tahu solat di awal waktu secara umum kecuali Isyak digalakkan untuk awal. Tapi adakah orang yang melewatkan salat tapi masih lagi dia salat di dalam waktu dianggap dosa? Jawapannya tak berdosa. Cuma kalau boleh segerakan. Kalau boleh segerakan. Tapi kalau ada keperluan untuk dilewatkan sikit, nak selesaikan urusan yang tak boleh ditinggalkan langsung, tak jadi masalah. Ada keluasan di sini. Kerana salat itu waktunya itu mumtad. Waktunya itu ada keringanan, ada keluasan. Ya? Baik. Hadis ni, bila Nabi SAW kata, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya, maksudnya apa? Maksudnya tidak sah salat sebelum waktu. Tak sah salat sebelum waktu. Kalau dia salat, katalah, dia kata, hari ni saya betul-betul beriman, jadi saya nak solat awal sikit. Belum solat zuhur lagi. Waktu solat duha, dia dah solat zuhur dah. Orang tegur, siapa orang solat zuhur awal sangat ni? Dia kata, apa salahnya? Kan bagus awalkan waktu solat. Yang ni benda yang tak betul lah. Benda yang tak betul. Tak tepat. Ya? Okey, tak tepat. Sebab salat ni dia ada waktu. Bukan jenis main langgar saja. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, salat selepas daripada waktu. Waktu dah keluar baru dia salat. Dosa besar kalau tanpa uzur. Kalau ada uzur, dia kena qada. Contohnya macam dia tertidur atau dia terlupa. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang tertidur sehingga terlepas salat ataupun terlupa salat, maka salat ketika mana dia ingat. Tapi terjaga, pergi salat. Tidur, tak ada siapa kejut. Tertidur, tak sengaja, dia pergi salat. Salat segera. Terlupa. Ada ke ustaz orang lupa? Memang ada. Sibuk sangat. Ya. Sibuk sangat sampai terlupa. Ya. Pergi salat bila teringat. Tak ada masalah. Okey? Baik. Itu kes yang kedua. Kemudian ada juga kes orang yang salat sebelum masa waktu dalam keadaan dia tak sedar waktu tak masuk. Lepas dia salat baru dia tahu. Macam mana hukumnya? Okey. Ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, orang yang salat sebelum waktu wajib mengulang salatnya. Wajib. Inilah pendapat majoriti ulama. Inilah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Hanafi. Sebab apa? Sebab waktu belum masuk. Mana sah salat? Mana sah salat? Adalah satu pandangan daripada dalam satu mazhab Malik, satu pandangan dalam mazhab Maliki, dia kata apabila seseorang itu telah salat sebelum masuk waktu kerana dia terlupa ataupun jahil, kalau waktu masih ada dia kena ulang. Kalau tak perlu ulang. Tapi pendapat ni pendapat yang lemah. Pendapat majoriti lah pendapat yang betul, kerana salat ini Allah Ta'ala ikat dengan waktu. Jadi kalau orang tu salat, wajib dia kena tahu lah waktu dah masuk ke belum. Kalau terlupa, dia kena ulang balik salat dia. Dia kena ulang balik salat dia. Okey. Itu yang pertama. Okey. Katalah satu orang, dia salat. Waktu dia salat tu dia tak pasti waktu dah masuk ke belum. Tak boleh, salat dia tak sah. Ibn Abdul Bar kata apa? Dia kata, qad ajma'u ala anna man shalla arba'an ba'da az-zawali mutatawwi'an aw syakan fi dukhulil waqt annahu la yujzi'uhu dhalika min salati adh-dhuhr. Contoh dia kata,
Ni Ibn Abdul Bar, seorang ulama mazhab Maliki. Dia kata apa? Ulama berijma' bahawasanya sesiapa yang salat 4 rakaat selepas daripada gelincirnya matahari, maksud Zuhur dah masuk. Dia solat 4 rakaat tapi dia salat tu dengan niat salat sunat. Dia solat sunat. Lepas dia solat sunat, dah bagi salam apa semua, dia kata, tadi saya solat sunat, tapi saya nak convert solat sunat tu jadi solat zuhur. Tak boleh. Dia kena bangun pergi solat zuhur lain. Ataupun waktu dia angkat takbir tu syakkan fi dukhulil waqt. Dia syak. Waktu dah masuk ke belum? Waktu dah masuk ke belum? Dia syak waktu tu, salat tu tak dikira. Dia mesti ada pengetahuan tentang waktu yang dah masuk baru dia boleh laksanakan salat. Okey? Baik. Begitu juga kata Ibn Abdul Bar, li ijma'il muslimin ala anna man shalla wa huwa syakun fil fajr fala salata lahu. Ijma' ulama mengatakan sesiapa yang salat dalam keadaan dia syak pada terbit ataupun tidaknya fajar, maka tidak ada salat baginya. Maksud salat tak sah lah. So ini benda yang sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai kita terlepas. Okay, jangan sampai kita terlepas. Tetapi dikecualikan untuk orang yang, untuk kita bincang ni tentang bab waktu, dikecualikan bagi orang yang salat jamak. Bagi salat yang jamak disebabkan mungkin dia musafir ke, mungkin dia sakit uzur ke, yang ni ada pengecualian khusus untuk dia. Yang ni tak dianggap sebagai berdosa. Kemudian Nabi SAW kata birrul walid. Bila dia tanya lagi apa itu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi kata birrul walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi wajiblah buat baik pada ibu bapa ni benda yang wajib. Kenapa benda tu wajib? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqul lahuma uff. Kamu jangan sebut perkataan uff pun pada mereka. Jadi kena buat baiklah. Kena buat baik pada ibu bapa. Kerana apa? Kerana ibu bapa ni telah berjasa banyak pada kita. Kemudian bila ditanya lagi apa dia lagi ya Rasulullah, Nabi kata al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Cuma persoalannya, kenapa jihad disebut selepas kedua ibu bapa? Disebut setelah berbakti kepada ibu bapa. Bukankah jihad tu lagi penting? Kita kata jihad ni ada yang fardu kifayah dan ada yang fardu ain. Jihad ni yang fardu ain, dia kena pergilah wajib. Bagi yang mampu kena pergi tahan negara. Tapi jihad kebanyakan keadaan dia adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jihad yang tak wajib pada semua, yang ditentukan oleh pemerintah saja. Mana-mana jihad yang fardu kifayah ni, terutama jihad yang menyerang di perbatasan ni, bukan jihad mempertahankan negara tapi jihad menyerang. Jihad yang menyerang ni, Nabi SAW dalam banyak keadaan akan suruh sahabat minta izin pada mak ayah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW pernah tanya pada seorang sahabat. Nabi kata, bila sahabat tu minta izin untuk berjihad, Nabi tanya, alaka walidan, kamu ada dua ibu bapa? Dia kata, na'am, ada. Nabi kata, fafihima fajahid. Pada keduanya itu kamu berjihadlah. Jadi apa jihad fardu kifayah ni, orang kata apa, tidaklah lebih utama daripada berbakti pada ibu bapa. Kalau ibu bapa, kalau kita nak pergi berjihad fardu kifayah, kena minta izin pada kedua ibu bapa. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Saya pun tak sangka masa dah sejam, sebab saya pun suara dah kering sikit ni sebab tadi ada program. Ini pun ada program lagi. Saya pun tak sedar masa berjalan begitu cepat. Jadi insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung semula. Insya-Allah. Saya tengok pada soalan yang mana saya larat, saya ambil yang mana saya tak larat saya minta maaf. Baik. Ustaz, kalau untuk orang uzur solat duduk, solat atas kerusi tanpa sujud ke, atau solat duduk iftirash untuk sujud tapi tak perlu berdiri? Saya tak faham soalan ni. Haji Zulkifli, saya tak faham soalan ni. Tapi saya cubalah untuk memahaminya. Kalau untuk orang uzur solat duduk, solat atas kerusi tanpa sujud ke, atau solat duduk iftirash untuk sujud tapi tak perlu berdiri. Okey, maksudnya kalau dia tak mampu untuk berdiri, dia uzur, dia tak mampu untuk berdiri, so dia boleh duduk. Jadi duduk ni nak duduk atas kerusi ke nak duduk iftirash?
dia dia kaedah dia satu je, nak ulama sebut al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Benda yang boleh buat tak akan gugur kerana ada benda lain yang kita tak mampu buat. Kita tak mampu berdiri tapi kita mampu sujud. Sujud wajib. Kita cuma tak mampu berdiri, so kita kena buat. Macam mana pun cara kena buat, kita tak boleh berdiri. Okey, tak apa, duduk. Tapi sujud boleh tak? Sujud boleh. Dan kena sujud. Tak kira lah kita duduk atas kursi ke, kita duduk iftirash ke, sujud kena turun bawah. Kerana sujud kita mampu. Kalau sujud tak mampu, tu lain cerita lah. Sujudlah atas kursi, tak ada masalah. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apakah cara nak dapat solat yang khusyuk? Kalau dulu selalu solat dalam keadaan tergesa-gesa, sekarang dah taubat, adakah perlu diganti? Okey. Khusyuk di dalam solat ni ada dua. Satu khusyuk anggota badan. Yang ni fardu. Wajib. Contohnya macam orang yang solat, dia kena tenangkan badan dia. Dia tak boleh sambil solat sambil lompat bintang. Orang tanya, kau buat apa ni? Saya solat, tapi dia lompat bintang. Batal solat dia. Sebab lompat bintang tu pergerakan yang banyak yang membatalkan solat. Khusyuk jiwa sunat. Sunat muakkad. Jadi kalau kita tak khusyuk, solat kita tak batal tapi tak sempurna. So macam mana? Solat yang lama-lama yang tergesa-gesa tu tak perlu untuk diqadha. Sebaliknya, kita banyakkan solat sunat. Dan kita perbaiki solat yang ada. Macam mana kita nak perbaiki solat yang ada ni supaya khusyuk? Kita fahami bacaan-bacaan di dalam solat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Boleh doktor terangkan mengenai jumlah rakaat salat tarawih? Kerana saya dengar seseorang mengatakan bahawa Imam Nawawi ada menukilkan bahawa salat tarawih 20 rakaat adalah ijma'. Solat tarawih 20 rakaat itu memang ijma' mengatakan ia dilakukan di zaman Umar dan tidak ada sesiapa yang membantahnya. Tetapi salat di zaman Nabi SAW itu 8 rakaat. Nabi buat 8, tapi solat Nabi itu panjang dan berkualiti. Cuma masuk di zaman Umar seperti mana kata Abdul Walid Al-Baji, zaman Umar orang tak mampu berdiri lama sebab orang terlibat dengan jihad, orang penat. So Umar dia banyakkan rakaat, dia pendekkan masa berdiri. Jadi kalau tanya saya, salat tarawih ni dia macam salat qiyamul lail. Cuma dia dilakukan di masjid berjemaah. Maka salatlah berapa rakaat sekalipun, yang penting khusyuk, yang penting tak maki orang, tak gaduh. Kan? Kalau nak salat 8 pun okey, nak salat 20 pun okey, nak salat 36 pun okey. Imam Malik dia salat 36 rakaat. Sebab apa? Sebab dia dekat Madinah. Orang Mekah, mereka salat 20. Setiap kali 4 rakaat mereka akan berhenti sekejap dan pergi tawaf sunat. Imam Malik di Madinah tak ada tempat nak tawaf. So bila orang Mekah tawaf saja sunat, dia tambah lagi 4 rakaat. Sebab tu jadi 4 kali 4 16. So 16 rakaat ditambah campur dengan 20 jadi 36. Kalau tanya saya, berapa pun tak ada masalah. Yang penting jangan tak buat je. Kerana benda ni benda penting, benda yang ada fadilat. Nabi SAW sebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kan? Jadi, kita buat. Kalau adalah orang dia tu kena kerja, katalah di security, bertugas di tengah malam, tak mampu nak salat, cuma boleh buat 2 rakaat je. 2 rakaat pun okey. Yang penting buat, jangan tak buat. Ustaz, sahkah salat jika tak khusyuk dalam solat, dan apa hukum solat tutup mata untuk lebih khusyuk? Okey. Yang pertama, khusyuk dalam solat saya dah sebut tadi, khusyuk ada 2. Khusyuk badan wajib, khusyuk jiwa itu sunat, muakkad. Tapi tak batal salat lah kalau kita tak khusyuk jiwa tu. Cuma seeloknya kita khusyukkan dengan kita memahami bacaan. Hukum tutup mata. Tutup mata ni ulama tak pergalakkan kerana bimbang, takut-takut ada bahaya depan kita, ular dan sebagainya, kita tak nampak. Tapi untuk mendapatkan khusyuk, ya, kerana kita kata kita percayalah tempat ni tak bahaya dan kita nak dapatkan khusyuk, nak tutup mata tak ada masalah, boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika orang yang mengingkari salat 5 waktu adalah wajib dihukum kafir, orang kafir kekal dalam neraka, tapi dia yakin dengan syahadahnya, bagaimana dengan hadis Allah akan keluarkan ahli neraka walau ada iman sebesar biji sawi? Boleh Ustaz terangkan? Jazakumullahu khair. Wa antum jazakumullahu khair. Iman yang ada sebesar biji sawi itu iman yang sah.
bila dia menafikan hukum yang Allah Ta'ala wajibkan dengan jalan yang mutawatir dan jalan yang qat'i, maksudnya dia tak ada iman walaupun sebesar biji sawi. Imannya terbatal sebab dia menafikan sesuatu yang pasti, yang confirm datang daripada Allah, menunjukkan dia membantah Allah secara terang-terangan. Maka orang seperti ini, setelah ditegakkan hujah bagi dia, ditegakkan bahawasanya Allah Ta'ala telah memerintahkan benda ni berlaku, diwajibkan oleh Allah, tetap dia degil, maksudnya tak ada iman lagi dah dalam jiwa dia walaupun sebesar biji sawi. Wallahu a'lam. Macam orang tak percaya dengan Nabi Muhammad lah. Katalah dia bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah, tapi tak Muhammad dia tak nak sebut. Dia kata Muhammad bukan nabi. Tapi nabi-nabi lain dia percaya. Tetap juga tak ada iman walaupun sebesar biji sawi. Kerana matematik akidah satu je ditolak, habis semua, gugur semua. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar ada golongan yang melewatkan solat ni tempat dalam neraka. Melewatkan solat ada dua keadaan. Melewatkan solat sehingga keluar waktu tanpa uzur, yang ni dosa besar. Melewatkan waktu tapi masih solat dalam waktu, yang ni ada perbahasan. Ada waktu yang dibenarkan, ada waktu yang makruh. Umpamanya contoh macam solat Isya, jangan dilewatkan sehingga separuh malam. Jangan dilewatkan sehingga lebih pada separuh malam, dia menjadi makruh. Sebahagian ulama yang lain mengatakan berdosa kalau tak ada uzur. Contohnya macam waktu asar. Waktu asar juga jangan sampai matahari telah kekuningan. Jangan solat sehingga matahari telah kekuningan. Nampak kuning cahaya di dinding, di rumah, bila dengan cahaya matahari dekat-dekat nak terbenam tu, solat pada waktu tu tak digalakkan, makruh mengikut mazhab Syafi'i. Tapi taklah sampai kepada tahap berdosa kalau masih dalam waktu. Terutama kalau ada uzur, tak jadi masalah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Berdosakah kita apabila hati kita ada rasa suka terhadap perempuan yang belum halal? Apa yang ada dalam jiwa yang di luar daripada kawalan kita dan kita belum bertindak, maka tidak berdosa. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan selagi mana kita tak bertindak usaha untuk buang ataupun usaha untuk halalkan pergi nikah, dan buat dengan cara yang halal. Sebagai contohnya, dalam hadis Nabi SAW kata, innallaha tajawaza an ummati ma haddatha bihi nafsu ma lam tatakallam, atau kama qala. Allah Taala mengampunkan apa yang ada dalam jiwa manusia, berkata-kata dalam jiwa tapi dia tak cakap ataupun tak fa'al ataupun dia tak lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketika solat subuh itu dimulakan 2-3 minit sebelum habis waktu, masih diterima ke? Dalam kaedah menyebutkan man adraka raka'atan min al-fajr qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka al-fajr, atau kama qala. Sesiapa yang dapat satu rakaat sebelum matahari naik, sebelum habis waktu, maka dia dah dikira dapat solat fajar. Maksudnya bila dia sujud yang kedua tu dia bangkit daripada sujud yang kedua, waktu habis, waktu tamat, solat tu boleh diteruskan, solat tu dikira tunai. Salam Dr. Waalaikumsalam. Adakah sah jika terbatal wuduk terkentut hanya sempat salam pertama? Kalau salam pertama dia terkentut, jangan teruskan dengan salam kedua, salat dikira sah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. InsyaAllah soalan-soalan yang lain tu kita akan jawab pada kuliah yang akan datang. Saya berhenti di sini dulu. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Lin, kepada semua admin Nur Islam Academy. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Kita jumpa lagi insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.